Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini rombongan kami tim RPU daripada Pusat Latihan RPU Pulau Tioman yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Kudamah seramai 11 orang. InsyaAllah kami akan mengadakan satu aktiviti pada pagi ini, iaitu jungle trekking daripada Kampung Tekik menuju ke Kampung Juara. Kita akan merentasi bukit di belakang ni. Dan sekarang kami telah sampai ke Kampung Tekik. InsyaAllah pada pagi ini kami akan bersarapan di sini. Dan kawan-kawan boleh lihat, inilah tim-tim RPU yang telah dilatih untuk berada di mana-mana tapi terus memberikan khidmat kepada masyarakat, menjadi orang yang sangat-sangat bermanfaat kepada orang yang lain. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan memulakan sesi perjalanan daripada sini. Yang saya difahamkan perjalanan daripada Kampung Tekik menuju ke Kampung Juara memakan masa selama 2 jam. 2 jam kerana akan melalui laluan yang agak sukar, agak meletihkan, tetapi inilah yang sama-sama kami nak tagih untuk mencari maklumat-maklumat baru, khususnya keadaan di Pulau Tioman ini. Jom kita sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah ala barakatillah. Ini ramai, mesti lagi banyak lah. Kita akan dapat watak, akhlak, apa keadaan di sini, apa fenomena hutan ni macam mana. Kita lah detail segala maklumat-maklumat tu. Wal ikram, sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah kawan-kawan semua, kami baru sahaja sampai ke Masjid Jami' Mukim Pulau Tioman dan berhenti sebentar di sini untuk sama-sama bacakan doa. Kawan-kawan semua, pagi tadi kami dapat maklumat daripada Imam Zamri, kawan kita lah yang baru kita berkenalan kat sini. Imam Zamri kata kalau nampak ada perempuan jalan berjoging kat sini, berjalan kat sini, jangan ikut perempuan tu, sebab boleh tersesat. Dan kisah ini menjadi perbualan dari mulut ke mulut penduduk Kampung Tioman ni. Dan kita baru sebentar tadi kita telah sama-sama berdoa atas pimpinan dari Yang Berbahagia Tuan Kudamah. Mudah-mudahan perjalanan kita ni, sepanjang perjalanan ini dirahmati dan hati-hati kami dihidupkan untuk mendapat 1001 rasa melihat kebesaran Tuhan. Hati sentiasa terhubung dengan Tuhan dan hati kami terus hidup. Jom kita teruskan perjalanan kita. Kawan-kawan semua, kami baru saja melepasi fasa yang pertama, iaitu menaiki anak tangga sebanyak 181 anak tangga. Dan di depan ni adalah fasa kedua untuk naik lebih tinggi lagi. Doakan perjalanan kami ni, sebab dah lama tak buat aktiviti-aktiviti lasak seperti ni, memang banyak kali kena rehat. Kawan-kawan semua, untuk maklumat, kami sekarang sudah berada di aras ketinggian yang paling tinggi, iaitu 326 paras air laut. Daripada ketinggian paras air laut. Dan rombongan setakat ni alhamdulillah seramai 11 orang. Kami berjalan serombongan, tidak ada yang tercaing-caing. Mudah-mudahan perjalanan kami ni sekarang beberapa sikit lagi lah masa-masa untuk perjalanan menurun pula. Kalau tadi mendaki, sekarang kita dah sikit-sikit nak mula menurun. Mohon doakan kawan-kawan semua. Tadi dalam perjalanan kami melalui kawasan-kawasan ni, kita lalu ada satu kawasan yang agak lapang di belakang tadi. Kawasannya lapang, cantik, bersih. Di kawasan tu 2 orang ahli rombongan kita dengar macam ada suara perempuan sedang bercakap. Lepas tu saya pusing, pandang ke belah kiri, tiba-tiba saya nampak seekor ular sedang lari menuju ke dalam semak. Ularnya warna hijau-hijau kelabu gitu.
lepas tu hilang ulahnya. Lajulah bergerak. Ya Allah, cemas. Dalam perjalanan ni Allah boleh buat apa saja. Alhamdulillah kawan-kawan, kita sudah melalui 2 jam perjalanan di balik bukit. Dan Alhamdulillah, kita sikit lagi nak menghampiri Kampung Juara. Tengok, ni dah kawasan, walaupun kawasan turun, dah ada motor kat sini. Dan jalannya pun cukup baik. Ya Allah, dah ada jalan bersimen. Bahagianya nak jalan. Daripada awal tadi, naik bukit, turun bukit. Ya Allah. Dengar tu, kawan-kawan sedang nasyid. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Walaupun berbuat apa saja, tapi Tuhan jangan ditinggalkan. Ya Allah, tidak bersamamu ceria tiada, Walaupun berpuasa. Alhamdulillah, ya Allah. Nampaknya kita sudah tiba ke Kampung Juara. Ya Allah, tengok signboard tu, Kampung Juara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah. Alhamdulillah kawan-kawan, sekarang ni kita sudah hampir sampai ke Kampung Juara. Kawasan yang kami lalui ini kawasan bersimen. Dan sekarang ni perjalanan di atas kawasan bersimen ni sepanjang 3 km. Dan kawan-kawan boleh lihat apa ni di tepi jalan ni. Allah, banyaknya ular gonggok. Ular gonggok. Bahan bunian ke apa? Tu kemungkinan. Kita tengok, kalau kita tengok cerita dukun santet tu, adalah. Dan marilah kita teruskan perjalanan kita. Sikit lagi kita nak sampai ke Kampung Juara. Ya Allah, tak sabarnya. Sebab ada satu rahsia yang kita nak ungkai, yang kita nak rungkai, yang kita nak tengok, iaitu makam yang dikatakan makam Ahlul Bait. Jom kawan-kawan. Kawan-kawan, kami sudah menuruni bukit dengan panjangnya 3 km. Dan boleh lihatlah, kami jalan pun dah terbalik untuk mengurangkan momentum sakit lutut. Aduh, tadi datang awal-awal panjat bukit pun sakit. Ini turun pun sakit. Jadi ini salah satu cara lah kita jalan ke belakang supaya meregangkan sakit-sakit dekat bawah lutut kita. Dan panduan untuk kawan-kawan jugalah, memastikan kaki tu tak berapa sakit, boleh guna kaedah jalan begini. Sikit lagi kita nak sampai, sikit lagi. Ya Allah. Alhamdulillah kawan-kawan, sekarang ni kami sedang menuju ke makam Datuk Keramat. Makam ni disebut sebagai makam Datuk Keramat. Dan sebenarnya kami datang untuk kali ni kami nak ungkai lah, nak tahu rahsia di sebalik makam tersebut. Sebelum ni yang kami dapat maklumat, makam tu adalah merupakan seorang Ahlul Bait yang telah difitnah berzina, kemudian dikurung, dimasukkan ke dalam bubu, kemudian dicampakkan ke dalam laut. Akhirnya Allah buat, Allah campak, Allah naikkan Ahlul Bait ini ke Pulau Tioman, dan Ahlul Bait ini hiduplah di Kampung Juara ni. Itu satu version cerita yang kami dapat. Dan bila sampai ke sini tadi, kami berkesempatan berjumpa dengan Pak Long Hamzah. Pak Long Hamzah ni dulu dia pernah menjaga makam ni lah, makam ni. Dan Pak Long Hamzah cakap makam ni juga, bila dia dengar kami cerita tentang kisah tadi tu, Pak Long Hamzah terkejut sebab version dia sebagai orang yang menjaga dia dengar lain. Dia kata
makam ni adalah tentang seorang mualaf Cina. Macam istilahnya macam guru besar lah. Dia pergi belayar bersama dengan anak-anak muridnya di laut ni. Kerana laut di belah ni laut lepas, laut Cina Selatan. Jadi bila dia belayar dan dia pukul ombak, dan akhirnya anak-anak muridnya bernazar, dan berlakulah keramat kawasan makamnya tu boleh naiklah bukit. Jadi begitu yang berlaku. Tapi Pak Long Hamzah sebut nama Cina Mu'alaf ini ialah Tok Sagap. Jadi nampaknya kita nak tagihlah supaya kita dapat merungkai sebenarnya siapakah di sebalik orang yang berada di makam tersebut, yang meninggal di situlah. Alhamdulillah kawan-kawan, sekarang ni kita sudah sampai ke makam Tok Sagap. Inilah makam Tok Sagap yang disebutkan oleh Pak Long Hamzah tadi yang menjaga makam ni. Dan kita boleh lihat makamnya cukup wangi dan ada orang yang menjaganya. Dan kisah yang kita dapat maklumat, Tok Sagap ni adalah seorang ulama daripada negara Cina yang belayar, yang datang untuk mengembangkan Islam, untuk bawa Islam. Kemudian beliau meninggal di atas kapal dan anak-anak muridnya bernazar lah untuk buat pengkebumiannya di kawasan sini. Jadi bila anak-anak muridnya niat bernazar untuk makamkan sini, Allah buatkan dengan kuasa Allah tu sebuah bukit terbangunlah. Dan bila bukit terbangun, dan Tok Sagap ni dimakamkan di sini. Dan itu merupakan di antara keramat lah kepada orang-orang yang sangat-sangat membela agama Allah di bumi ini. Jadi kita lihatlah, sekarang kami dengan keberkatan kami dah sampai ke atas ni dan hendak berdoa lah, mudah-mudahan mengalir keberkatan ke atas diri kami supaya kami pun dipermudahkan untuk usaha membaiki diri. Alhamdulillah, kami baru sahaja tiba ke JT Air Batang, Pulau Tioman, dan setelah berpenat lelah sehari dalam jungle trekking pergi ke Kampung Juara. Sebenarnya kawan-kawan semua, sewaktu kami pergi menaiki jungle trekking pergi ke makam Tok Sagap tu, rupa-rupanya ada satu lagi makam. Yang mana kisah makamnya itu lebih kurang sama hebatnya dengan makam Tok Sagap. Kawan-kawan semua nak tahu makam apa tu? Tapi episod kali ni kami tak nak cerita lagi tentang makam siapa. InsyaAllah pada vlog-vlog yang seterusnya kita akan membuat satu lagi ekspedisi untuk membongkar satu lagi makam yang turut sama berada di atas bukit tu. Makam apa dia? Kita jumpa lagi. Jadi cukup setakat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.